وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاشية بجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم. Adapun dalil bagi wujud Allah itu ialah baharunya alam. Terbukti pada qaulu al-muhasyi atau syarih wa'turidha. Wa'turidha bi anna al-burhan alladhi dhakarahu la yadullu ala wujudihi ta'ala. Dan dibuat dibangkang bahawa burhan, dalil yang disebut oleh musannif tidak menunjuk atas adanya Tuhan. Dalil itu huduthul alam. Huduthul alam tu tidak menunjuk situ lah. Tu. Tidak menunjuk atas adanya Allah Taala. Atas adanya Allah Ta'ala. Wa innama yadullu ala wujudi mujidin. Hanya saja menunjuk atas ada pencipta. Jadi dalil baharu alam tu, dalil bahawa wujud Tuhan ialah baharu alam. Okey, baharu alam tu dalil dia. Adakah baharu alam menunjukkan adanya Allah? Dia kata tak. Baharu alam tu dalil yang menunjukkan bahawa adanya pencipta, adanya Tuhan. Siapa nama tak tahu ni. Tidak menunjuk bahawa nama Tuhan tu Allah. Dia hanya menunjuk bahawa alam ini ada pencipta. Kalau tengok lepas ni pun tak ada mana baharu alam menunjukkan alam ada pencipta. Siapa pencipta tu? Tak ada. Tak ada disebut dalam dalil tu. Jadi wa innama yadullu ala wujudi mujidin, hanya menunjuk atas ada pencipta. Wa amma kaunuhu huwa Allah, adapun keadaannya mujid itu ialah Allah, kaunuhu Allah atau ghairahu, atau selain Allah. Mujid pencipta tadi sama ada Tuhan atau selain Tuhan, falam yustafad minhu, tidak dipaham daripada dalil itu. Tak ada dipaham dengan baharu alam ni, tidak menunjuk bahawa alam ni Allah yang cipta, tapi alam ni ada pencipta. Pencipta tu boleh jadi Allah, boleh jadi orang lain. Gitu. Jadi apa jawapannya? Wa ujiba, maka dijawab bi anna hadzal burhana, bahawa ini dalil burhan ini afada dzalika, juga memberi faedah demikian. Memberi faedah demikian yakni memberi faedah kaunal mujidi huwa Allah. Yang pencipta tu Allah juga, tapi biwasitati ma warada 'anir rusuli, tapi dengan perantara apa yang datang oleh para rasul, apa yang dibawa datang daripada para rasul. Pencipta lah, tapi Allah tu sebagai pencipta itu dipaham daripada pengkhabaran rasul-rasul bahawa pencipta tu ialah Allah, namanya Allah. Jadi itu bukan semata-mata baharu alam. Semata-mata baharu alam boleh membawa kepada ada pencipta je, tapi siapa dia tu? Nama apa? Itu dengan cara yang apa yang dibawa oleh Rasul, pengutusan Rasul. Min anna dzalikal mujida huwa Allah Ta'ala, bahawa yang mencipta itu ialah Allah Ta'ala. Ni Nabi khabar ni. Itu besar jasa para Rasul. Dia tolong beritahu pencipta tu ialah Allah. Kalau kita tidak tahu, maka bila begitu fasahha kaunu hadzal burhani dalilan,
Dalilan jadi apa? Ha. Kau nak berkepen? Ha. Keluar je. Apa? Ada urusan? Nak makan je. Tak kan, tak pongak. Apa enggak ada makan ni? Betul je. Oh, siang ada makan. Oh, dak kabur ni. Kalau ada makan. Ha? Ada di atas hang, ada dia kena makan gitu. Ha, tak apa. Ha, tak ada makan dah. Ha? Tak si air. Kudu. Nak air, nak air. Ya. Yeah. Air kopi kan lagi kan, kira lah. Dah gitu gitu. Ha. Patut dari tu parti yang. Ha? Ni apa dah nak masuk. Apa dah masuk ke? Kalau kenyang dah masuk. Dah bermakan kan dia makan pula ni. Tak apalah. Mana? Akal memang Akak tak boleh tak tahu. Siapa dia, nama apa dah tahu. Kita tak boleh tahu. Jadi nama Allah itu yang pencipta tu ialah Allah tu dapat dengan Rasul. Dapat dengan Rasul. Tapi maknanya nak mengeluarkan daripada tak percaya ke Tuhan, percaya ke Tuhan. Tapi Tuhan tu siapa? Jadi itu pengembaraan mencari Tuhan tu. Tuhan Yahudi ke, Tuhan Hindu ke, Buddha ke, Tuhan orang Islam ke. Ini dia berhajat dengan gunakan ni. Tak. Di sisi Hindu siapa? Tuhan itu kan ni. Di sisi Buddha Tuhan itu kan ni. Di sisi Kristian Tuhan ni apa? Maka akan fikir layak ke hak gini jadi Tuhan? Nampak tak? Kita nak sembah-sembah tu layak ke dia jadi Tuhan? Okay. Jadi Rasul. Kalau zaman dulu senanglah ada Rasul. Maka Rasul tu jadi dalil kita kena percaya apa yang dibawa datang oleh para Rasul. Adapun sekarang ni ialah kita gunakan pada akal yang Tuhan berilah. Contoh kalau Islam dah ada masalah, katalah orang tak ada agama lagi ataupun orang daripada agama lain, dia nak kenal, bila dia mukallaf dia wajib lah mengenal akan Tuhannya, pencipta dia. Jadi nak kenal pencipta tu boleh jadi dia lahir dalam keluarga Buddha. Ada? Masa tu kena tengok. Tu wajib mencari Tuhan tu dengan cara tu. Mari dah kan. Lau sabar sa'ah. Tak? Fasahha kaunu hadzal burhani dalilan ala wujudi ta'ala. Maka sah keadaan burhan ini dalil menjadi dalil atas wujud Tuhan, wujud Allah Ta'ala. Tapi lakin ma'ad dhamimatil madhkurah, beserta dhamimah, penyertaan. Dhamun makna dhamimah ay madmumah, yang disertakan, yakni dhamimah tu apa? Ma warada 'anir rusuli, itulah. Oh, Allahu akbar. Beli dah sayang. Bismillah. Okey, jadi boleh kita kata bahawa dalil wudhu alam tu membawa kepada ada Allah, pencipta yang namanya Allah, melalui tadi berserta dhamimah, yakni disertakan dengan apa yang dibawakan oleh Rasul. Sah kita kata gitu. Qauluhu fahuduthul alam, iaitu maka baharu alam itu. U'turida, dibangkang lagi. Dia kata bi annahu in ju'ilad dalilu mufradan, jika dijadikan dalil itu mufrad, dalil itu satu je, bukan murakkab, makna satu, basit, tidak bersusun daripada mukaddimah. Kalau kita kata dalil tu, kan ingat kan istilah dalil tu, dalil a'ammu minal burhan, li'annahu imma murakkaban wa imma basit. Nah, wa imma qat'iyah wa imma zanniyah. Panggil dalil belaka. Maka dalil kalau kita andaikan, kita jadikan dalil itu mufrad, maka fahuwal alam. Amma burhan wujudi ta'ala fal alamu sajalah. Mufrad. La huduthuhu, bukan huduthul alam. Kalau huduthul alam ada dua benda, faham huduth, faham alam. Jadi bukan mufrad dah, dua perkara. Jadi bila nak kata dalil wujud Tuhan tu, kalau kita andaikan dalil itu
dalil yang mufrad bukan murakkab, makna dalil wujud Tuhan kena kata alam saja. Okey, itu satu andaian. Wa in ju'ila murakkaban fahuwal murakkabu min muqaddimataini. Kalau kita andaikan, kita jadikan dalil itu murakkab, amma burhan, dengan makna dalil di sini, kita jadikan dia itu murakkab. Burhan yakni dengan maksud dalil yang murakkab, maka bila murakkab dia mesti tersusun daripada dua muqaddimah paling kurang. Min muqaddimataini qailataini, yang berkata al-alamu hadithun, alam itu baharu, wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin, dan setiap yang baharu tak dapat tidak daripada muhdithin, daripada pencipta. Bukan muhaddas, bukan muhaddis. Muhdithin. Setiap yang baharu tak dapat tidak mesti ada yang membaharukan, yang menciptanya. Jadi dua tu, al-alam hadis satu jumlah, wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin, itu jumlah yang kedua. Tu dua muqaddimatain. Pertama sughra, yang kedua kubra. Wa ala kullin, atas setiap, ai wa ala kullin min kaun min ja'li dalil mufradan aw murakkaban fa kalamuhu ghairu sahih. Kalam musannif tak betul. Oh, wa adirah. Tak betul lah. Kenapa? Dia kata amma burhan wujudi ta'ala fa huduthul alam. Hudus alam. Maka hudus alam tu mufrad ke? Bukan mufrad. Murakkab ke? Bukan murakkab juga. Sebab murakkabnya kena susun mula. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin. Tiba-tiba dia sebut huduthul alam. Maka huduthul alam dia tidak mufrad dan tidak murakkab. Maka fa kalamuhu ghairu sahih. Kalamnya tak sahih. Kalau kena baiba gini berat. Tidak sahih. Ada jawapan. Jawab balik. Wa ujiba, dan dijawab. Apa jawapannya? Kalau kita tak fikir, dah baca je kan. Dalam syarah ni baru tu, kalau kita anak terang pun tak terang lah benda gini. Kalau ajar matang pun. Cuma dalam syarah ni dia teliti pada ibarat. Okay. Tujuannya apa? Nak asah pemikiran kita. Makna ulama mikir gitu. Pemikiran tu kita nak dia al-malakah, kemampuan, kefahaman tu. Wa ujiba, maka dijawab bi annahu yumkinu ijra'uhu 'alal awwal. Kata boleh kita perlakukan, perjalankan, makna kita tanggung, kita memfahamkan atas yang pertama. Kita ijra', memperjalankan atas yang pertama mana? Mufrad. Dalil dengan makna dalil yang mufrad, bukan murakkab. Kata tak masalah, boleh. Tetapi lakin lamma kana huduthu huwa jihatad dalalati, tatkala adalah al-huduthu dia dhamirul faslun tu, jihata khabar kana. Hudus itu jihatad dalalah. Hudus itu ialah pihak pendalilan. Kana ka'annahu huwa dalil, maka adalah ia seperti dia tu dalil dah. Gini. Jadi kalau nak kata, dia kata bila musannaf kata amma dalil huduthi ta'ala wujudihi ta'ala fa huduthul alam, baharu alam. Okay, jadi kalau kita nak tanggung bahawa perkataan musannif huduthul alam tu dalil mufrad, maka boleh juga. Tetapi macam mana? Tatkala adalah hudus itu jihatan dalalah saja, pihak pendalilan. Kana ka'annahu huwa dalil, seakan dia itu diri dalil dah. Pihak pendalilan ni maknanya dalil satu benda, pihak pendalilan cara kita nak faham tu, cara kita nak faham kepada dalil. Wa ala hadha, maka atas ini fal makna
maka maknanya macam mana? Kita tanggung dia di atas dalil itu mufrad. Fal makna fal alamu min haitsu hudutsuhu. Alam dari segi baharunya. Lepas haitsu, haitsu diidhafat kepada jumlah, baca haitsu hudutsuhu, baca rafa, baca dengan rafa sebab haitsu diidhafat kepada jumlah. Min haitsu hudusuhu, dari segi baharunya. Maka jadi mufrad sebab apa? Seakan-akan dia kata gini, amma burhan wujudihi ta'ala fa hudutsu alam fal alamu. Adapun dalil adanya Allah ialah alam, mufrad. Dari segi hudus dia, dari segi hudus bukan benda tu, aspek dia. Maka dalil tetap mufrad juga. Nampak tak? Dalil wujud Tuhan tu alam saja. Hudus tak ada, hudus aspek pemahaman bagi dalil. Jadi diri dalil tu saja, alam je. Maka mufrad . Faham? Dia masih mufrad. Hudus itu jihatad dalalah, pihak pendalilan. Penjelasan dari alam tu. Macam kita kata masjid ni. Satu je masjid. Tapi dari segi apa? Tempat sembahyang dia, tempat mengajar, tempat mesyuarat. Tempat dia benda satu je. Masjid sebagai pemangkin umat, dari segi apa? Dia tempat banyak segi. Hak ni alam tu, ya alam mufrad lah. Dah tu hudusul alam, kita tanggung dengan maksud pihak pendalilan je. Dalil tetap satu. Maka boleh kita kata dalilnya masih mufrad. Tu ada dah siapa dah tu? Ambil ya? Tu kayu pak ada? Siap dah. Makam dia cepat. Dah kenyang akan cepat-cepat. Lagi minum air tu. Ya. Okey. Maka ka'annahu huwa ad-dalil. Wa 'ala hadha fal ma'na fal 'alamu min haitsu hudutsuhu. Okey. Tengok Syekh Ambabi dia buat mudah di bawah tu, dia kata fal ma'na, tepi dah. Fal ma'na fal 'alamu min haitsu hudutsuhu aqrabu minhu annahu min idafati sifati ilal mausuf. Yang lebih dekat daripada takwil ini, kita boleh takwilkan hudusul alam tu idafat sifat kepada mausuf. Hudusul alam seakan-akan musannif kata wa amma burhanu wujudihi ta'ala fal alamul hadith. Gitu. Maka satu je lah. Sebab sifat dak kira benda. Yang nak mausuf tu zat tu saja. Jadi sah kita kata dalil dari segi dia itu mufrad. Cuba tak? Boleh faham? Maka wahina idzin, maka ketika itu wahina idz kana al-hudutsu huwa jihatad dalalati fa fi kalamihi. Maka pada kalam musannif itu isyaratun, isyarat i'rab apa? Isyarat i'rab apa? Situ ke? Maksud apa? Maksud apa? Ini P. 31 kat mana? Dalam. Fa fihi isyaratun, padanya isyarat. Adalah isyarat. Ada dalam sini. Isyarat tu i'rab apa? Fa fi kalamihi isyaratun. Apa benda? Islam ni tak? Boleh dah utusan tak? Mutah lah. Mutada muakhir. Fa fi kalamihi khabar qadam.
Fa fi kalamihi isyaratun ila anna jihatad dalalati al-alami ala huduthihi ta'ala ala wujudihi ta'ala hiya huduthuhu la imkanuhu. Maka pada kalam musannif itu mengisyaratkan bahawa pihak pendalilan alam ke atas wujudnya Allah Ta'ala ialah dari pihak hudus alam, baharu alam, bukan dari segi imkan alam, mungkin alam. Jadi dari segi dalil wujud Tuhan ni ada khilaf. Sama ada dua dah. Sebenarnya ada pecah lagi kata. Tapi ambil dua lah. Alam menunjuk atas Tuhan dari segi baharu alam ke atau alam tu mungkin. Min haitsu hudusul alam ataupun min haitsu imkanul alam. Faham? Hudus dengan imkan. Beza sikit je. Alam ni baharu. Setiap yang baharu berhajat pada pencipta. Gitu. Alam ini mungkin. Mungkin, maka apa maksud mungkin? Yastawi tarafa al-wujud wal adam. Fala yataharajjahu illa bimurajjihin. Alam tidak akan, bila benda mungkin, makna ada dan tak ada alam tu sama. Maka tidak akan ada kecuali ada yang mengada. Tidak akan mentarjihkan kecuali ada orang yang mentarjihkan. Cara bawa tu sama ada bawa pada alam itu baharu atau alam itu mungkin. Jadi dalalah alam kepada wujud Tuhan sama ada dari segi aspek hudusul alam, baharunya alam. Maka alam tu baharu, setiap baharu berhajat pada yang membaharukan, yang mencipta. Atau alam tu mungkin, yang sama pihak ada dan tiada. Dia tidak akan berat tanpa ada yang memberatkannya. Gitu. Okey. Jadi di sini musannif mentarjihkan pihak hudus. Dan hak tu paling kuat lah, dalil hudus. Dalil hudus paling kuat dalam pengisbatan wujud Tuhan. Dalil imkan sama juga kuat, cuma dia lebih dalam sikit-sikit je. Tapi mudah je, dua-dua tu mudah je. Cuma hudus ni lagi jelas, sebab hudus ni benda hak nampak. Imkan ni nak faham alam tu, masa tak ada tu, ada dan tak ada tu sama. Hak tu hak benda gaib, faham tak? Alam sebelum tak ada tu, ada dan tak ada tu sama. Nak faham mana? Sebab kita nak nampak masa sebelum ada alam tu, masa sebelum ada kita lagi, sebelum ada bumi langit lagi. Nak faham alam ketika itu statusnya ada dan tak ada sama. Nak faham gitu kan? Memang kita boleh terima, betul lah gitu. Tapi setengah orang payah nak terima. Kata mana kita tahu? Ada seorang tengok tu nama apa? Ustaz Muhammad Akid, Abdul Rashid Akid. Dia share yang Prof Fatah Harun. Prof Fatah Harun cerita bab sifat salah. Fatah Harun memang terkenal sikit, dia cenderung Wahabi. Dia tanya pula, dia kata, bila kata dia nak nafi lah Asy'ariyah ni, kata Tuhan ni tak bertempat. Dia kata arash besar. Dah, siapa pernah tengok arash besar? Dah, awak pernah tengok ke arash? Dia katakan, kita kata arash tu besar kan. Dia kata dah pernah tengok, siapa pernah tengok arash? Boleh jawab gitu. Kata dah, siapa pernah tengok arash? Siapa yang pernah tengok arash kata arash tu paling besar? Nak tengok mana? Senang je. Siapa pernah tengok Tuhan? Nak kata Tuhan tu ada. Tak percaya Tuhan gitu. Adakah ada dalam hati kan? Makhluk paling besar. Ni mana luput ni? Luput maklumat awaliyah dia, maklumat wa asah tu, ataupun dia sengaja yatanasa. Sengaja dia nak takmuh highlightkan. Sebab apa? Nak disebabkan akidah hak lain daripada ahli sunnah. Boleh tanya gitu. Dia kata dah alam arash paling besar. Dah siapa pernah tengok pernah tengok arash? Memang dah ada pernah tengok arash. Kecuali orang muka hijab lah. Ada sahabat tengok arash. Tak payah tengok, kita terima khabar daripada hadis. Tak? Arash tu makhluk Allah paling besar. Tiba nak nafi benda hak maklum dah. Okey.
Dia share bukan dia setuju. Dia share bukan dia setuju. Tapi buat apa share? Tak perlu share gitu. Dia rock berjanji. Ana balik pada Jordan tu, ana pergi UKM. UKM. Dia ada buat seminar. Betulan pergi ada kerja. Dia dengar masuk. Pembentangan pasal dia rock berjanji, ada benda-benda dia rock. Pencen dah. Orang tua dah. Dia panel akidah jaking. Lama tu. Jadi kita, zaman tu fasa tu hak buku putih semua tu adalah bercampur dengan benda-benda yang mana tauhid 3 dan seumpamanya ni. Okay. Jadi okey, faham tak? Isyaratun ila anna jihata dalalati al-alami ala wujudi ta'ala hiya huduthuhu la imkanuhu mathalan. Jadi bila gitu pula seakan musannif mengisyaratkan bahawa aspek pendalilan, pihak pendalilan alam kepada wujud Tuhan ni dari segi pihak hudusul alam. Dan itu yang paling kuat lah. Kerana hudus alam ni benda yang kita musyahadah, baharu alam. Tu boleh musyahadah. Wa yumkinu ijra'uhu 'ala tsani, dan boleh kita perjalankan, melalukan dia atas kaul yang kedua. Mana? Dalil itu murakkab. Macam mana nak faham hudus alam tu murakkab? Padahal bukan mukadimah tu. Bukan dua mukadimah. Kataan hudusul alam. Lianna hudusal alami fi quwwati sughra. Perkataan musannif amma burhan wujudi ta'ala fa hudusul alam. Hudusul alam tu seakan-akan dia itu fi quwwatin, pada kekuatan. Maknanya seakan-akan ia tu muqaddimah sughra. As-sughra ay muqaddimah sughra. Dia seakan-akan menepati muqaddimah sughra. Al-qailati, yang berkata muqaddimah sughra itu al-alamu hadithun. Hudusul alam seakan-akan musannif kata al-alam hadith. Kemudian wala budda min ay yudamma yang dhamma, ada nuak yang dhamma digabungkan kepadanya al-kubra. Tinggal lagi bila ada sughra kena buat mari kubra. Sughra kena buat mari muqaddimah kubra. Yang dhamma ilaiha al-kubra ila sughra al-muqaddimatu al-kubra, kena buat mari muqaddimah kubra pula. Al-qailatu, yang berkata wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin, maka setiap yang baharu mesti ada yang menjadikannya. Hak kubra kena buat mari. Maka fayakunu qad asyara ila sughra wa hazafa al-kubra, maka adalah musannif dia isyarat kepada sughra dan dia hazaf kubra. Dia isyarat dengan kata hudusul alam. Hudusul alam seakan kata al-alam hadithun. Kubra dia mahzufkan sebab benda itu maklum. Wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin, maklum dah. Jadi dihazafkan kubra. Lakinnahu dzakara dalilahu, tetapi dia sebut dalil kubra. Dalil kubra dia sebut lepas tu. Biqaulihi, dengan katanya li'annahu law lam yakun lahu muhdithun, kerana sesungguhnya jika tiadalah bagi Tuhan itu muhdith, tiadalah bagi alam itu, tiadalah bagi annahu sya'an, tiadalah lam yakun lahu ay lil alami muhdithun, kalau tidak ada bagi alam tu pencipta ila akhirih. Waktu matanglah. Dia sebut dalil bagi kubra. Jadi seakan-akan dalil bagi kubra tu menunjukkan bahawa ada kubra yang mahzuf. Kemudian wa qad istadalla, bila begitu maknanya boleh tanggung juga bahawa kalam musannif itu memberi makna dalil dari aspek dia murakkab. Betul? Kok mufrad pun betul, kok murakkab pun boleh tanggung juga.
Wa qad istadalla 'ala as-sughra aidan, dan telah mendatangkan dalil atas muqaddimah sughra juga biqaulihi, dengan katanya. Musannif bukan sekadar mendatangkan dalil muqaddimah kubra. Mana muqaddimah kubra? Wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin tu. Dalil dia mana? Li annahu lam yakun muhdithun. Itu dalil bagi muqaddimah kubra. Dalil bagi sughra wa qad istadalla 'ala sughra aidan biqaulihi wa dalilu huduthil alami ila akhirih. Belakang tengok mana? Wa lazima matang. Lazima ayakuna ahadal amrayn mutasawiyan lagi wa huwa muhal. Wa dalilu huduthil alam. Wa dalilu huduthil alam. Dalil baharu alam. Kan kita kata alam itu baharu kan? Muqaddimah surahnya al-alamu hadith. Alam ini baharu. Itu statement. Bila statement kena ada dalil. Mana dalil alam ini baharu? Wa dalilu huduthil alam. Dia buat datang dalil bagi muqaddimah surah. Bila begitu, apa yang berlaku dalam kalam musannif? Musannif mendatangkan dalil kubra, baru buat datang dalil surah. Tengok pada matang. Mata li annahu lam yakun muhdithun, itu dalil kubra. Lepas habis tu baru kata wa dalilu huduthil alam, itu dalil sughra. Maka musannif mendatangkan dalil kubra, baru dia buat mari dalil sughra. Sepatut ikut turutan, buat marilah dalil sughra dulu, barulah buat mari dalil kubra. Wa qaddama dalilal kubra, dan musannif mendahulukan dalil muqaddimah kubra liqillatil kalami alaihi, kerana sedikit perbincangan berkaitannya, tidak banyak bincang. Itu selapis je. Mana kalaulah alam itu tidak ada pencipta, maka tak dapat tidak berlaku dua perkara. Tak sama bagi yang lawannya, ataupun berat salah satu tanpa ada murajih, dan itu mustahil. Kira satu lah tu, satu benda statement lah, ataupun satu pendalilan je lah. Okey, jadi dia mendahulukan kubra kerana dalil bagi kubra ni rekah. Fa innaha la tahtaju illa dalilin wahid, kerana dia tidak berhajat kecuali pada satu dalil je. Nak kata dalil bahawa alam ni tak dapat tidak, tak boleh jadi sendiri, tu je. Tu je. Amma sughra, adapun muqaddimah sughra, fatahtaju ila dalilain. Muqaddimah sughra berhajat ada dua dalil. Mana? Dalil alam baharu. Dalil alam baharu ialah alam itu ada mulazamah bagi a'ra' yang baharu. Apa dalil a'ra' baharu? Dua perkara. Alam itu bersifat dengan baharu, iaitu kerana apa? Dia mulazamah bagi a'ra'. Satu. Lepas tu apa dalil a'ra' itu baharu? Jadi dalil alam baharu kerana ada a'ra'. Apa dalil a'ra' tu baharu? Gitu. Dua dalil. Dua dalil kena. Maka fatahtaju ila dalilain, berhajat kepada dua dalil. Li'annaha fi quwwati da'wataini, dia pada kekuatan seumpamalah, pada kekuatan makna seumpama pada kuat dua dalil. Bila nak kata huduthul alam tu, dia menepati dua dalil situ. Pada kekuatan dua dalil. Mana? Al-ula huduthul ajram. Yang pertama baharu jirim. Jirim tu mana alam lah. Alam itu baharu jirim. Alam ni kita nampak ada jirim. Sebab apa jirim tu bahar alam? Yang makna jirim ni baharu kerana sifatnya baharu. Apa dalil sifat baharu? Dua kali dalil. Dalil jirim tu baharu kerana bersifat dengan sifat baharu. Dalil sifat tu baharu pula. Jadi dua kali. Huduthul ajram wa qad istadalla 'alaiha biqaulihi, dan musannif mendatangkan dalil di atasnya, katanya wa dalilu huduthil alami ila akhirih. Tu. Wa dalilu huduthil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Dalil baharu alam kerana dia melazimi bagi sifat-sifat yang baharu. Okey, wa thaniyatu
Dakwaan yang kedua, hudutsul a'rad, baharu sifat, baharu arad. Baharu arad. Wa qad istadalla 'alaiha biqaulihi wa dalilu hudutsil a'rad, dan dalil baharu a'rad. Tengok baca matan ni kan, wa dalilu hudutsil alam mulazamatuhu lil a'radil hadithah min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimul hadithi hadithun wa dalilu hudutsil a'rad musyahadatu taghayyuriha. Jadi dua kali tadi. Maka diakhirkan dalil bagi sughra kerana dalil bagi sughra panjang. Ditok ke dia. Dalil hudutsil a'rad ila akhirih. Qauluhu wallahu ta'ala alam. Nampak? Susung pun ada sebab. Susung pun ada sebab. Awak aja ambil anak. Benda dah apa?